Penyeragaman penggunaan buku QFO di setiap jabatan berkuat kuasa serta-merta bagi memastikan projek yang dihasilkan mendapat suatu keputusan yang lebih baik dan cemerlang. Inovasi ini tidak terhenti sahaja. Kumpulan telah merangka tindakan susulan yang mana kaedah buku QFO digunakan. Peningkatan tahap kepuasan hati pelanggan. Berdasarkan maklum balas daripada pemegang inventory di jabatan mendapati bahawa penggunaan buku QFO dapat memudahkan proses dan mempercepatkan bayaran kepada pelanggan, seterusnya dapat menjimatkan kos perbelanjaan jamuan mesyuarat. Hasil penilaian kepuasan pelanggan yang dibuat melalui borang yang diedamkan kepada responden menunjukkan 93.6% di tahap memuaskan dan selebihnya 4.3% kurang memuaskan dan 2.1% tidak memuaskan. Berikut kita saksikan di layar maklum balas daripada salah seorang pegawai pemegang inventory di bahagian urus mesyuarat yang telah menggunakan pakai borang QFO. Assalamualaikum, saya Marina Binti Rahmat. Setelah menggunakan buku panduan jamuan mesyuarat, ianya dapat memudahkan urusan tempahan, terutama jamuan mesyuarat di dalam jabatan dan mesyuarat di bahagian urus mesyuarat sendiri. Secara kesimpulannya, ianya amat mudah difahami, ringkas dan padat. Buku panduan buku QFO yang diberikan pula dapat mengelakkan ketinihan ketika membuat pesanan makanan. Secara tidak langsung, buku panduan jamuan mesyuarat dan buku QFO ini dapat mengawal kos perbelanjaan bagi jamuan mesyuarat di jabatan, bahagian dan pejabat cawangan. Penilaian kumpulan. Penilaian telah dibuat melalui kriteria pengetahuan, kepimpinan, kerjasama, minat, kreativiti, percakapan dan disiplin. Urutannya dari skor 5 mata hingga 8 mata. Carta radar juga dibentuk dan ia menunjukkan tahap kepuasan ahli-ahli kumpulan. Kesulitan projek yang dihadapi oleh ahli-ahli iaitu pegawai pemegang inventory tidak jelas penggunaan garis panduan yang dilaksanakan, pembekal tidak mengetahui tempoh penghantaran bil tuntutan bayaran, kawalan perbelanjaan di peringkat jabatan kurang berkesan, pegawai yang terlibat tidak mengetahui prosedur baru. Kelemahan ahli, kurang ilmu pengetahuan mengenai KIK, kurang berminat dalam perbincangan, tiada idea dan pendapat serta kesukaran menyiapkan projek tugas yang diberi. Cara mengatasinya adalah mengadakan bengkel KIK dan memberi motivasi serta galakan oleh ketua kumpulan, membuat pengagihan tugas dan membuat perbincangan secara terbuka tanpa mengira pangkat, beri penerangan, lawatan sambil belajar dan untuk mengetahui prosedur kerja sedia ada dan membuat sistem jadual tugas aktiviti mengikut kesesuaian. Kesimpulan, kumpulan iSolution telah berjaya memperbaiki dan menambah baik proses kerja dengan adanya garis panduan yang jelas bagi menguruskan jamuan masyarakat di majlis serta menerima pakai buku QFO di semua peringkat selaras dengan saranan kerajaan bagi mengawal perbelanjaan secara lebih berkhidmat melalui tajuk projek Kos Pengurusan Jamuan Mesyuarat di NSA yang tinggi. Tari beradat langkah berlangkah, kalung suasa berhias di dada. Tiba saat kita berpisah, cemerlang di tingkat jemu tiada. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah dan syabas kepada kumpulan iSolution yang telah berjaya mensolusikan proses penyajian makanan dalam mesyuarat sehinggalah dapat mengurangkan kos. Saya perhatikan bila semua kos, mata saya dah ngantuk. Sebab saya tengok pertulaikan dan tak ada satu pun pelepasan kos. Lepas padang, saya pun tak tahu lah. Tak nampak apa ni, ada ke kos? Itu tu kan. Saya si kawal dulu. Cicik ke atau buat yang lain, masuk yang lain? Sebab ia tetap dikembalikan untuk kos penurunan perbelanjaan makanan, minuman di mesyuarat NBSA yang tinggi. Tapi daripada kaedah ke manusia ke peralatan itu tak ada menggambarkan kos.
transform daripada positif tu negatif, negatif tu positif, kita nampak. You nak tahu kat mana? Temelewun, kerja panduan, kurang maklumat, kerja bertindih. Macam mana dia nak kaitkan daripada kos yang tinggi dan turun? Daripada manusia dan juga prosedur yang tidak dapat mengawal. Sepatutnya saya dah ada sedikit menggambarkan kos. Kos yang tinggi menyebabkan kurang maklumat, menyebabkan apa. Dia kena ada oh bangau, kenapa kau bangau? Macam mana aku tak bangau? Memang bangau makan bangau. Mati kat situ lah kan? Bangau makan bangau tak keluar. Mungkin daripada rumusan prosedur dan kaedah ni kita tak boleh, tak dapat. Patutnya yang you kena ada kat situ. Ada sedikit gambaran dah menunjukkan kos yang tinggi menyebabkan sajian ditolak, bekal tak diterima ataupun dicari tawaran harga yang lebih rendah. Jadi ada daripada kait dia kat situ yang nak jadikan solution. Okey, faham? Sebab bahaya dia bila you letak tajuk tu, belakang tak ada cerita. Dia fikir dia punya tu, apa? Dia bercerita tapi dalam tulisan tu tak ada. Mungkin kita ambil rumus faktor prosedur dengan usul. You tu yang bahaya ni bila kita letak sesuatu tajuk tak related dengan apa punca sebenarnya. Sebab ini daripada punca. Itu yang nak selesaikan. Okay, be careful kepada kumpulan supaya lebih mature lah. Projek ni bagus kan, semua menjadi benchmark memang PPT di Selangor khususnya diamalkan. Tapi dalam kita nak share dengan orang, jadi kalau PPT dah tengok apa ni projek yang berubah juga tu, cakap kita mereka lagi bagus tu. Jadi kita nak tunjukkan dia pun dah malu dah kan. So okay, sahabat dan tanya pada kumpulan. Siapa sebenarnya minta kepada iSolution Go Project untuk pengurangan kos. Selain daripada tuan kita ada orang yang jawab. Boleh. Soalan saya, this project adalah kos perikatan berlaku untuk penyediaan makanan semasa mesyuarat. Ini mesyuarat dalaman ke mesyuarat luar? Dalaman. So, rather than you come out with this particular book ataupun SOP, kalau saya katakan bahawa garis panduan mengatakan bahawa untuk mesyuarat dalaman belah pagi hanya disediakan 2 kuih saja, satu pedas, satu manis. Agak-agaknya kos tu turun tak? Dia dari segi kadar tu dia dah ditetapkan dalam keliling, macam pagi RM4. Jadi dia limit RM4 lah. Semuanya nak menurunkan kadar tu, mengurangkan kos tu sama ada segi kuantiti tadi lah, bilangan tempoh masa. Sebab kadang-kadang masyarakat yang diadakan tu kurang 10 orang pun dia order makan. Order lebih. Ataupun dia tak cukup lah. Mungkin orang yang makan tu untuk seorang untuk makan 2-3 orang. Betul. Okay, or else dari segi bilangan orang, bilangan mesyuarat tak ada. Bilangan ahli mesyuarat, bilangan tempoh masa mesyuarat. Bilangan mesyuarat ni ikut SKP yang telah ditetapkan dalam jabatan masing-masing. Maknanya kalau dalam saluran mesyuarat utama ada 12 bulan ya. Mungkin mesyuarat utama jabatan ada sekali. Kemudian ada mesyuarat bahagian, itu yang kita kena follow lah. Dia tak ikut dalam perbincangan tak ada perbincangan tengok tempoh ataupun tengok arahan yang berkaitan dengan aktiviti masyarakat. So, ini kita sifatkan yang mana dikatakan sebagai mesyuarat, yang mana dikatakan sebagai perbincangan. So, kalau ikut mesyuarat, output dia mini mesyuarat. Perbincangan dia tak ada. Perbincangan tak ada. Jadi dia tak ramai menyebabkan ahli. So, kalau tengok dalam senarai pembekal yang ada dalam caterer ni, there is a list yang proposed by Badan Koperan. Bagian pengurusan. So, that mean kalau nak sokongkan dari segi tahap kepuasan pelanggan, it's better to have a supplier punya data collection.
Lagipun yang ini is a requirement. Kalau you all comply with ISO pun ada clause 8.4, subclause D pun supaya pun ada maklumkan dia. Kena ada data collection. So ada data collection, automatically kita buat comparison lah. Comparison. Mungkin dari segi makanan sedap tak sedap, ataupun setiap category dia ada pricing sendiri ke, yang ini saja yang boleh provide, yang itu pun merupakan salah satu solution yang boleh dibuat. So secara overall, projek bagus, cantik, flow pun ada, kali pertama kan? Syabas. Kali kedua tak? Okay. Kalau kali kedua, dia syabas, dia tambah sikit lagi. Syabas Betty. Terima kasih. Terima kasih.